Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta di keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit berkenaan dengan isu pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000 ini. Ada pelbagai isu yang sebenarnya saya boleh buat video pecahan, tapi saya harap anda yang menonton video ini mungkin boleh berkongsikan video ini kerana saya cuba menyatukan semua perkara dalam satu video pada hari ini. Okey, jadi yang pertama sekali saya ada mendapatlah beberapa soalan berkenaan dengan status ataupun apa keadaan perkembangan terkini berkenaan dengan pengeluaran kas ini. Untuk setakat ini masih tidak ada lagi sebarang perkembangan dan kita semua masih lagi menantikan maklumat lengkap daripada pihak KWSP sendiri ataupun daripada Kementerian Keuangan. Itu berkenaan dengan maklumat lengkap bagi pengeluaran. Kemudian saya ada juga menerima beberapa persoalan, tak banyaklah, tetapi maksudnya ada yang mungkin kurang jelas berkenaan dengan jumlah yang dibenarkan untuk dikeluarkan. Kerana mereka bersangka bahawa jumlah yang dibenarkan adalah sebanyak tambahan RM5,000 daripada air citra yang dibenarkan pada Jun tahun lepas. Okey. Jadi sebenarnya pada asalnya memang tuntutannya adalah untuk meminta pengeluaran air citra sebanyak RM10,000, iaitu tambahan sebanyak RM5,000. Namun tuntutan ini telah bertukar ditambah baik oleh pencarum, yang mana pencarum meminta RM10,000 secara one off payment, dan kerajaan telah meluluskan pengeluaran yang baru bukan di bawah nama air citra, mungkin akan diberikan nama baru, yang mana jumlah permohonan maksimumnya adalah sebanyak RM10,000, bukan RM5,000 sahaja. Yang dulu air citra tu dah tamat daripada bayarannya daripada bulan 8 sampai kepada bulan Februari tahun 2022, itu dah tamat, cerita tu kita dah tutup. Sekarang ini adalah pengeluaran baru dan permohonan baru. Minimum pengeluaran adalah sebanyak RM50,000, maafkan saya, dan maksimum adalah sebanyak RM10,000. Jadi saya harap bagi mereka yang keliru pasal isu ni, saya harap penjelasan ni jelas dan anda semua dapat memahaminya dengan sebaik mungkin. Okey. Yang ketiga adalah apabila diumumkan berkenaan dengan pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000 ini, maka muncullah banyak komen-komen pakar, kesatuan dan sebagainya lah. Ibarat cendawan tumbuh selepas hujan. Jangan-jangan nak kata peribahasa ke pepatah ni. Okey. Jadi saya melihat dan membaca, malah semalam saya mengikuti dialog berkenaan dengan wajarkah pengeluaran RM10,000 daripada Esro Awani. Sepatutnya diberikan pengeluaran ataupun dituntut pengeluaran bantuan daripada kerajaan, bukannya mengeluarkan caruman sendiri. Disertai oleh penanya adalah daripada pemangku Presiden MTUC, ada satu Profesor Madya, saya lupa dah daripada mana, dan juga saudara Khairul Azmi. Jadi mereka berkongsikan pandangan mereka masing-masing. Seperti biasa berkenaan dengan isu ini, semualah akan menyatakan kebimbangan mereka, serta ada juga permintaan daripada MTUC agar dibenarkan pengeluaran ini secara bersyarat, kecuali saudara Khairul Azmi konsisten untuk meminta pengeluaran ini tanpa sebarang syarat dan meminta pengeluaran ini dibenarkan, dipermudahkan. Okey, jadi di sini berkenaan dengan syarat nak mengkhususkan hanya mereka yang perlukan dan sebagainya, saya dah jelaskan perkara ini beberapa kali dan saya rasa macam nak duduk je dalam, kalau boleh nak muncul je dalam awani itu. Apabila dikenakan kriteria untuk pengeluaran, ianya akan menyebabkan bantuan tu dia akan menjadi bersasar, dia tidak akan sampai kepada semua yang memerlukan. Macam tu. Sebab kalau kita nak justify berapa jumlah orang yang memerlukan, ia adalah sangat-sangat subjektif. Macam saya kata, kriteria nak buat ni sebenarnya nak menilai situasi pencarum ni sangat subjektif, sangat susah. Contohnya dia nak kata orang yang tak ada caruman dalam satu tempoh, macam saya kata sebelum ini, mungkin sebelum ini dia diberhentikan kerja,
dan dia menerima gaji contohnya sebulan RM8,000, RM7,000 ataupun RM6,000. Komitmen dah tentu ada, kereta 2, rumah dan sebagainya lah, expenses dalam rumah dan sebagainya. Kehilangan pekerjaan setahun lebih dan sebagainya. Jadi katalah pada tahun lepas, bulan 9, bulan 8, bulan 7 macam tu, mula dapat pekerjaan baru, gaji RM1,500, gaji RM2,000. Okey, caruman tu aktif balik. Dari segi gaji tu saya tak mahu sentuh, tapi caruman tu aktif balik. Dan tiba-tiba katalah diadakan syarat dan sebagainya, kena tak ada caruman 20, contohnya 24 bulan, 2 tahun dan sebagainya. Jadi bagi mereka ini sepatutnya RM10,000 itu, walaupun tidak boleh bantu selesaikan hutang kereta, tak boleh bantu selesaikan hutang rumah ataupun sebagainya, bagi individu-individu berkenaan, mereka yang berada dalam situasi ini sebagai contoh, mereka ini dapat menggunakan RM10,000 itu untuk menstrukturkan ekonomi mereka. Mungkin mereka boleh guna untuk menyelesaikan hutang-hutang kecil. Mungkin juga dia boleh menggunakan, kadang-kadang isi rumah ni dua-dua swasta, dua-dua pencarum kedai BSP, suami dan isteri kehilangan pekerjaan. Ada benda ni berlaku. Kemudian suami saja yang mendapat pekerjaan baru, isteri tak dapat. Mungkin apabila dibenarkan pengeluaran ini, suami dapat membantu, isteri pun buat pengeluaran RM10,000, suami pun buat pengeluaran RM10,000, digunakan untuk membantu isteri membuat perniagaan kecil-kecilan dan sebagainya. Setidak-tidaknya dapat membantu mereka ini untuk meningkatkan ekonomi mereka. Dan apabila mereka ini, ekonomi mereka meningkat semula, isteri perniagaan bagus dan sebagainya, seperti yang kita tahu, banyak skim caruman di dalam kedai BSP, Aisuri, skim saraan caruman pilihan sendiri dan sebagainya. Sudah tentu pada waktu itu mereka ini boleh semula mencarum ke dalam kedai BSP. Ini adalah perkara yang sepatutnya diberikan perhatian dan diberikan cadangan. Sebenarnya apabila dah diluluskan pengeluaran untuk khas ini, pengeluaran khas sebanyak RM10,000 ini, sekarang ni bukan nak debat dah, nak bagi pada siapa, nak buat kriteria apa semua macam mana. Dia bukan macam tu. Sepatutnya sekarang ni dah fokus, kedai BSP tengah fokus, dia orang nak buat sistem dan sebagainya, nak menentukan kaedah pembayaran dan sebagainya. Sepatutnya sekarang ni kalau kata yang pakar yang pernah diusaha, cari kaedah untuk memulihkan semula simpanan ataupun baki pencarum apabila sampai kepada usia persaraan. Begitu juga dengan Presiden, kalau tak salah saya, daripada MEF, Malaysian Employer Federation, wakil-wakil kesatuan majikan ni, kumpulan majikan ni lah. Sebenarnya yang itu pun satu hal juga. Bukanlah saya nak kecam, tetapi dia bimbang, dia menyuarakan kebimbangan beliau. Kebimbangan ni kita tahu, tak payah, orang kata tak payah mana-mana pihak nak menyuarakan kebimbangan, kerana kebimbangan ni dah wujud lama dah. Even pencarum sendiri, majoriti yang saya jumpa rata-ratanya daripada Lestari, Sinan sampai ke Citra, walaupun boleh dikeluarkan tanpa sebarang syarat, mereka juga bimbang nak ambil. Mereka juga memikirkan hari tua. Tetapi masalahnya dengan keadaan sekarang, di dalam mereka kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan dalam tempoh 2 tahun, walaupun beberapa bantuan BPN, BPR, BKC dan sebagainya diberikan, BPN RM1,500, RM1,800, BKC RM800 berapa, tak cukup nak pakai setahun. Sebab tu diminta pengeluaran untuk kedai BSP ni sampai RM10,000, lebih daripada RM5,000 dan juga sebagainya. Kadang-kadang mereka yang bertanyakan kenapa tak minta daripada kerajaan. Kita tahu apabila kita minta daripada kerajaan, jumlah yang diberikan tu seperti macam tu, setahun bayar 4 kali kan. Kita nak minta kerajaan bagi RM10,000 bagi setiap, kalau kata nak bagi setiap pencarum, tak adil lah bagi mereka yang bukan pencarum, penjawat awam, mana yang bekerja sendiri yang tak ada caruman dan sebagainya. Mereka pun sepatutnya layak juga untuk dapat RM10,000 korang nak bagi semua. Jadi kalau kata Malaysia ni ada 32 juta rakyat, katalah kita tolak kanak-kanak dan sebagainya, katalah ada dalam 25 juta. Jadi kerajaan perlu sediakan RM10,000 untuk 25 juta orang ni. Sebab apa? Sebab pasal apa pencarum jangan dapat RM10,000 kalau kerajaan bagi. Jadi sudah tentu benda tu akan jadi satu beban. Sebab tu juga pihak kerajaan, saya nampak kenapa mereka tidak boleh meneruskan beberapa bantuan, contohnya seperti BKP, BKC dan juga contoh geran khas prihatin yang diberikan 2 tahun sebelum ini, sekarang ni dah tak ada. Sebab kemampuan keuangan kerajaan tu sendiri dengan kadar hutang negara yang tinggi. Jadi kalau diteruskan diberikan bantuan ini, sudah tentu ianya akan memudaratkan negara. Jadi di sinilah peranan wang caruman pekerja tu bagi mereka yang
penjawat awam dan sebagainya, mereka ada kaedah mereka masing-masing, dibayar gaji sebagainya. Waktu PKP pun mereka dibayar gaji dan sebagainya. Tetapi bagi pencarum ni kebanyakan hilang pekerjaan waktu PKP. Jadi sebab itu diminta untuk dikeluarkan wang daripada caruman pekerja. Sepatutnya penyelesaian bagi isu ini difikirkan oleh KBSP dan juga kementerian-kementerian yang sewajarnya untuk memulihkan semula wang pencarum. Saya tengok semalam ada satu dalam live di Awani tu, dia mengatakan bahawa KBSP diklasifikasikan sebagai antara institusi yang sangat efektif, efisien dalam pelaburan dan sebagainya. Dia ibarat macam ni, kalau kata seorang, katalah saya ni kaya, saya ni jutawan, saya ada aset sampai 50 juta dan sebagainya, tetapi saya tidak menjaga anak saya dengan baik, pakai selebeh, kuku tak potong, rambut tak potong panjang, tak bersikat sebagainya, baju buruk, baju koyak. Adakah anak saya tu mencerminkan diri saya sebagai seorang jutawan? Apabila dikatakan kegahan KWSP ni aset hampir bernilai 1 trilion ringgit, ni dah masuk peringkat antarabangsa dah. Bukan senang nak dapat company yang ada aset sampai 1 trilion ringgit di dalam dunia ni. Jadi KBSP memiliki keupayaan tersebut. Tetapi pencarum masih lagi berada dalam kategori B40, yang mana B40 pun kadang gaji pun tak sampai 1,000 dan sebagainya. Sepatutnya perkara ini tak timbul, yang mana pihak-pihak yang nak berpetikaikan ni. Termasuk juga ada lagi satu posting mengatakan apabila dibenarkan pengeluaran ini, harga barangan akan naik, inflasi akan naik. Habis tu macam mana dengan keadaan pencarum sekarang ni? 2 tahun tak ada pendapatan, 2 tahun tak ada pekerjaan, kerja on off, ambil upah sana sini. Macam mana? Adakah disebabkan kita nak elakkan kenaikan harga barang, jadi kita terpaksa jangan benarkan pengeluaran KBSP, sedangkan yang boleh mengeluarkan adalah berjumlah sehingga 6.3 juta pencarum. 6.3 juta pencarum jangan keluarkan sebab takut harga barang naik. Sepatutnya cari mekanisme untuk kawal kenaikan harga barang, bukan cari mekanisme untuk menghalang nasib-nasib pencarum yang memerlukan di luar sana. Ini semua adalah satu, saya lihat dalam mana-mana saja orang kata yang nak bagi pandangan dan nak bagi pendapat untuk menolak pengeluaran ini, tidak ada satu pun yang memberikan cadangan untuk menyelesaikan isu ini. Cadangan yang diberikan sepatutnya adalah mereka menyatakan bahawa sepatutnya kerajaan memberikan wang kepada mereka yang memerlukan. Betul, tapi lama mana kerajaan nak bagi? Kalau bagi, kata berapa kerajaan boleh bagi? Kalau kata 500 bulan, 10 bulan dah 5,000. Mereka ni bukan tak mahu saja pekerjaan. Macam saudara Khairul Azmi cakap semalam, umur 45 tahun, 46, 49 dan sebagainya, majikan pun tak mahu ambil. Ini bukan masalah pada ni, ada yang sihat walafiat, tetapi sudah tentu umur ni mungkin kita dah berkeluarga, kita dah ada anak dan sebagainya. Jadi company pun dia nak ambil, dia tengok dia ni dah umur 49, anak 3, medical benefit kan, anak demam apa semua, boleh claim company apa semua. Lebih baik aku ambil yang, ataupun syarikat ni ambil yang fresh graduate ataupun yang baru tamat belajar dan sebagainya, umur 19, umur 20 tahun, bujang lagi, bayar gaji banyak ni, tak ada sebarang orang kata komitmen terhadap keluarga dan sebagainya, mudah untuk dikerahkan dan sebagainya. Perkara-perkara ini yang berada di fikiran majikan, yang sepatutnya MEF sendiri sepatutnya mengambil berat tentang isu ini. Ini kalau macam MEF pun, isu pasal gaji minimum pun daripada dulu lagi tak selesai, dan MEF bimbang dengan jumlah caruman yang sedikit dan sebagainya. Sepatutnya sebelum pandemik COVID-19 sendiri, pengerusi ataupun presiden MEF ni dah highlight dah pasal isu gaji minimum ni. Sepatutnya dulu lagi, bukan isu gaji minimum 700, 800 ataupun 1000, dulu lagi dah minta dah. Cuma sekarang bila dah ada pandemik COVID-19 dan sebagainya, bila nak dikeluarkan KWSP dah diluluskan, macam-macam perkara yang timbul. Kalaulah kata masing-masing menjalankan peranan masing-masing, anda berada di institusi ini, anda berada di institusi ini, berada di sini, fikirkanlah bagaimana untuk membaik pulih ataupun meningkatkan keupayaan institusi anda bagi membantu mereka yang berada di dalam institusi anda. Kalau bagi wakil pekerja, ketua pekerja, fikirkan macam mana nak membaik pulih, memulihkan keadaan
pekerja-pekerja ini. Itu perkara yang sepatutnya berlaku. Pada saya, pihak-pihak lain sekarang ni, bukanlah saya nak kritik sangat, tapi boleh anda terpulang untuk anda memberikan pandangan, tetapi sewajarnya perkara ini ditentukan dan disidekan oleh pihak, ditentukanlah oleh pihak KWSP sendiri bagaimana sekarang melaksanakan. Bagi dulu, lepas bagi dulu, fikir kaedah untuk membaik pulih. Macam saya kata tadi, cerminan company ataupun organisasi itu mewah, organisasi itu kaya, aset yang bertrilion, bukan berbilion dah, trilion dah. Okey, tetapi nasib pencarum tidak melambangkan kekayaan ataupun kegahan institusi itu sendiri. Jadi ini yang sepatutnya diambil kira bagi orang kata mengimbangtarakan masalah ini. Jadi saya haraplah pihak KWSP maupun pihak Kementerian Keuangan tidak perlu kenakan sebarang kriteria ataupun sebarang syarat yang menghalang mana-mana pencarum. Apa yang saya boleh katakan, jika dulu masa permulaan daripada L-Lestari, daripada 10 orang yang dekat dengan saya ambil sebagai contoh ya, tetapi nilai yang saya berikan ni adalah nilai yang tepat. 10 orang pada waktu itu, hanya 2 saja yang buat pengeluaran L-Lestari. Semua rasa macam tak perlu takut dan sebagainya kerana fikir tentang hari persaraan. Apabila sampai kepada Sinar, daripada 10 ni 9 keluarkan. Kenapa? Sewaktu tu dah mula terasa. Daripada bulan 4 sampai bulan 12, 8 bulan ni dah terasa dengan pandemik, PKP dan sebagainya. Pada waktu itu mereka ambil keputusan untuk membuat pengeluaran, sama ada untuk kegunaan harian, simpanan, kecemasan dan juga sebagainya. Jadi waktu tu ramai keluar. Kemudian kita pergi pula kepada iCitra. Pada iCitra, daripada 10 orang, separuh saja yang memilih untuk mengeluarkan. Dan daripada 10 orang ni yang rapat dengan saya ni, mereka ini mempunyai caruman lebih daripada RM150,000 secara kasar yang saya boleh kongsikan lah. Jadi pengeluaran RM10,000, RM6,000 L-Lestari, RM5,000 etc. ni tidak memberikan kesan yang terlalu besar kepada dana persaraan mereka. Tetapi apabila sampai kepada Citra, 10 orang, 5 saja yang mengambil keputusan untuk mengeluarkan. Dan setelah diumumkan pengeluaran khas RM10,000 ini, saya ada sempat berjumpa dengan beberapa orang, tak sampai 10 lagi, tetapi daripada feedback yang saya dapat, hanya 1 ataupun 2 orang saja yang mungkin akan, pun belum decide lagi, yang hanya mungkin akan membuat pengeluaran ini. Menunjukkan di samping orang kata kita minta untuk diberikan kebebasan kepada pencarum untuk mengeluarkan wang caruman mereka tanpa sebarang kriteria, tanpa sebarang syarat, pencarum juga sedar ada yang memang tidak akan mengeluarkan. Jadi daripada angka yang diberikan oleh Tengku Zafrul, 6.3 juta pencarum yang layak untuk membuat pengeluaran, saya yakin jumlah takkan sampai kepada maksimum 6.3 juta. Dengan tempoh permohonan yang pendek dan sebagainya, jumlah yang akan mengeluarkan wang untuk pengeluaran khas kredit akhir ini mungkin hanyalah separuh ataupun lebih sedikit daripada separuh. Memandangkan kita juga tidak nafikan keadaan sekarang sudah bertambah baik sedikit. Namun ingat, jangan dihalang, jangan orang kata susahkan. Dah benarkan untuk kali keempat kredit akhir ini, benarkan sahaja, kemudian duduk semeja cari mekanisme untuk menyelesaikan masalah ini. Okey. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan pada hari ini. Maaf sebab panjang sikit, banyak sangat tengok, rasa kecewa dengan pihak-pihak yang memberikan ataupun menghalang, berniat untuk menghalang tapi tidak memberikan idea untuk penyelesaian. Idea yang diberikan pula pun tidak dapat membantu kelestarian harian ataupun bulanan. Mekanisme tu nampak sangat lemah. Okey, insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, barang komen ataupun sebarang masalah, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.